Jadi kalau kita nak menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memadai dengan ilmu yang kita ada. Kita perlu tambah, sama ada dengan menghadiri kelas-kelas, dengan membaca buku-buku yang memang sesuai dengan keperluan kita, tidak menyimpang daripada akidah, atau kita boleh dapat bahan-bahan maklumat daripada internet dengan syarat kita boleh menilai sama ada ia itu betul, salah dan sebagainya. Jadi inilah masalah yang kita dapat, yang sedang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Untuk menjadi khalifah dalam kehidupan berkeluarga pun kita berhadapan satu masalah. Karena khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, selain ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Kalau fardu ain kira-kira dapat melepaskan tanggungjawabnya. Artinya kalau seorang ayah, cukuplah ilmu itu untuk dipraktiskan bagi membina keluarganya. Demikian juga seorang ibu. Kerana dalam kehidupan berkeluarga, kita cuba melahirkan satu generasi yang lebih baik daripada kita. Bukan kita nak anak itu sama seperti kita, tapi kita nak generasi yang kita tinggalkan itu lebih baik daripada kita. Pernah saya terangkan bahawa kalau 20 tahun dulu, orang yang ada O level 20 tahun, 30 tahun dahulu, mudah dapat pekerjaan, malah boleh naik ke jawatan yang lebih baik. Tapi hari ini tentunya keadaan berbeza. Mungkin dengan diploma akan datang, mungkin diploma pun terpaksa berada di baris paling belakang kerana orang lain mempunyai kemahiran-kemahiran yang lebih tinggi. Itu dari sudut kita memastikan bahawa anak-anak itu adalah lebih baik daripada kita. Dan dari segi kerohaniannya pula, kita juga mengharap anak-anak itu lebih baik daripada kita. Kerana cabaran yang kita hadapi dengan cabaran yang dihadapi oleh anak-anak itu akan berbeza. Ini satu yang perlu disedari oleh semua pihak. Bahawa menjadi khalifah dalam kehidupan berkeluarga pun bukan satu perkara yang mudah. Memanglah kalau orang tak kahwin, belum berumah tangga, kita kata bila nak berumah tangga, bila nak makan nasi minyak. Tapi adakah kita melihat bahawa orang yang kita tanya itu benar-benar telah bersedia untuk memainkan peranan membentuk generasi yang lebih baik, generasi pelapis yang mampu menyahut cabaran zamannya? Kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menerangkan dalam sebuah susunan kata-kata yang masyhur. Katanya, hendaklah kamu mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Itu yang saya kata tadi. Kalau 10 tahun, kalau 20 tahun dahulu O level mungkin memadai. Tetapi zaman anak yang lahir hari ini, katalah 2012, 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi, tahun 2032 atau 2037, lepas NS dan sebagainya, dia akan masuk ke pasaran pekerjaan. Jadi kita mesti dapat membaca
apakah keadaan yang akan terjadi 25 tahun, 20 tahun akan datang? Kita mesti boleh scan, boleh membuat semacam imbasan. Keadaan 20 tahun akan datang macam mana? Dengan suasana global hari ini, Singapura sentiasa nak berada di tempat yang teratas sekali. Jadi kita juga mesti menyediakan anak-anak untuk menghadapi zamannya. Dan ini hanya boleh diusahakan kalau setiap ibu bapa berilmu, meningkatkan ilmu dari masa ke semasa. Kerana ilmu ni bukan setakat kita berada di dalam bilik darjah saja. Kalau kita tidak meningkatkan ilmu, sebagaimana yang dijelaskan tadi, sumber ilmu keliling kita banyak. Sama ada kita tidak atau kita tak tidak, kita sedar atau kita tak sedar. Ini yang paling penting lah, iaitu kesedaran, sehingga kita boleh meningkatkan ilmu, dan benar-benar ini itu memudahkan kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Semuanya tidak akan rugi kalau kita memilikinya. Kemudian hendaklah setelah berilmu dia berakal. Ada tak orang yang ada ilmu tak ada akal? Ada ilmu tapi tak ada akal. Ilmu satu yang dapat dimiliki. Orang kalau belajar, insya-Allah dia akan dapatlah sesuatu. Soal akal, hendaklah ilmu itu dapat digunakan oleh akalnya. Ada kaitan. Ada orang yang berjaya dalam pelajaran, dia hanya mahir dalam bidang pelajarannya saja. Katalah dia pakar dalam bidang matematik, tanya dia apa juga problem matematik, dia akan menjawab dengan segera. Tapi boleh tak agaknya dia relatekan, dia kaitkan dengan kehidupan seharian? Kerana ilmu matematik ada ilmu untuk menyelesaikan masalah, dan dalam kehidupannya dapat tak dia agaknya menyelesaikan masalah? Kerana ilmu yang ada pada kita, kita boleh kembangkan di tempat ataupun di bahagian-bahagian lain dari kehidupan kita. Kerana akal adalah merupakan satu kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepatutnya kalau dia berilmu, daya fikirnya akan meningkat. Kerana daya fikir manusia ni kadang-kadang akan bertambah dengan pengalaman yang dia lalui, dengan pergaulan yang dia ceburi. Artinya tidak mustahil orang yang tidak sampai ke universiti ke boleh berfikir, malah ada yang boleh berfikir lebih baik daripada orang yang berkelulusan universiti. Jadi dengan menjelaskan bahawa khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi ini bukan saja mempunyai ilmu sebagai bekalan, malah dengan akalnya dapat merancang, dengan akalnya dapat mengubah keadaan, dengan akalnya dia akan mencari jalan keluar apa jua masalah yang dihadapi dalam kehidupan
Artinya kalau menggunakan akal, dia tidak akan menggunakan emosi. Sebab emosi manusia ni lebih terdorong bertindak tanpa ditapis oleh akal. Jadi kerana itu, kehidupan berkeluarga hendaklah dilalui dengan mempunyai daya fikir sebab akibat suatu itu terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasi. Pagi tadi ada seorang hamba Allah umur 80 tahun lebih, dah berumah tangga lebih kurang 11 tahun. Dia ada hadapi masalah dengan isteri dia. Kemudian setelah ada masalah, dia tinggalkan isterinya selama lebih 3 bulan, tak ada bagi nafkah, dengan anggapan isterinya itu salah, ditinggalkan begitu saja. Artinya walaupun berumur 80 tahun, walaupun pengalaman bekerja begitu lama dahulu, tapi bila mengenepikan akal, ikut emosi, dia akan berhadapan dengan masalah. Saya terangkan kepada dia, kalau ditinggalkan begitu saja tanpa nafkah, dan dia merasakan perbuatannya itu betul, isterinya jika mengadu ke mahkamah dan dapat dibuktikan dia tidak memberikan nafkah dan telah ditinggalkan selama waktu yang tertentu, isteri tadi boleh mendapat haknya untuk mengelakkan daripada dizalimi, ditinggalkan begitu saja. Dia mendapat keadilan. Saya beritahu kepada hamba Allah ni lah. Dan untuk menunjukkan bahawa umur 80 tahun sepatutnya pengalamannya banyak, sepatutnya tak menggunakan perasaan, tapi dia ikutkan perasaan dan mengenepikan pertimbangan akal. Jadi khalifah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup berkeluarga, dia akan memikirkan apa kesan kalau dia buat. Adakah itu salah atau tidak dari segi agama? Dan adakah dia akan ditanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak apabila bertindak tidak mengikut akalnya? Jadi dalam hal ini kita lihat, ramai orang yang mendirikan rumah tangga lebih menurutkan emosi daripada akal. Artinya kemampuan untuk berfikir di kalangan masyarakat kita sebahagiannya belum begitu baik. Dan bagaimana dia bersedia untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada malaikat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yang mengatur, khalifah yang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan berfikir adalah sesuatu yang penting. Kalau kita kata waktu kecil kita agaknya kurang berpeluang untuk menuntut ilmu kerana itu daya fikir kita kurang baik, ini bukan sebagai alasan. Kerana di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, is'alu, fas'alu, maka bertanyalah ahla dzikri, orang-orang yang mahir, sekiranya kamu tidak mengetahui. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan
Kalau kita rasa kita kurang ilmu, kalau kita rasa kita daya fikir kita agaknya tak sampai, kita kena tanya orang. Cuma sikap manusia yang ego ni, ini pun satu masalah. Bila egonya terlalu tinggi, dia tak akan bertanya kepada orang. Dia rasa dia betul, dia rasa dia bijak. Ini dah bukan lagi sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Maksudnya bukan lagi sifat khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sombong, tak nak, orang mereka kata bodoh sombong, dah bodoh sombong pula, tak nak bertanya. Katanya orang macam ni dah memakai sifat-sifat syaitan lah, kerana kesombongan yang ada padanya. Ini pun berlaku dalam kehidupan berkeluarga. Bila ada masalah, dia buat sendiri keputusan, tak nak rujuk kepada keluarga yang lebih berpengalaman, kerana mereka rasa ini rumah tangga dia yang berhak menentukan. Selalu orang fikir dia hak dia, dia tak fikir hak orang. Selalu difikirkan kepentingan dia, dia tak fikirkan kepentingan anak-anak yang terjejas daripada keputusan yang diambil. Ini dari sudut ilmu, kadang-kadang orang ini ada ilmu, tapi daya fikir dia yang hendak menilai akibat daripada tindakan-tindakan itu dikaburi oleh perasaan dan emosi. Demikian juga kalau nak jadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah dalam hidup berkeluarga kita cerdas. Atau kita kata kalau cerdas semacam cerdik, dan kita dapat berfikir lebih daripada biasalah. Ini dimaksudkan sebagai anggota sebuah keluarga, sama ada suami atau isteri. Kalau mereka tidak cerdas, mereka boleh diperdaya. Kalau mereka tidak cerdas, mereka akan dihanyutkan oleh persekitaran. Kalau mereka tidak cerdas, maka mereka akan tertinggal. Peluang-peluang untuk mereka akan direbut oleh orang lain kalau tidak cerdas. Dan juga kalau tidak cerdas, dia tidak akan membina masa depan yang dapat memberikan manfaat kepada mereka, dan tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih baik kepada anak-anak. Hari ini kita dapat lihatlah, katalah ibu bapa yang agak berada di middle income group, alhamdulillah mereka punya rezeki yang lebih. Tapi bila mereka terlalu memanjakan anak-anak, dengan anak-anak tu mencari brand yang mahal-mahal dengan alasan dia mampu, apa salahnya? Kalau dulu agaknya waktu dia kecil mak bapak belikan dekat kaki lima murah, sekarang mereka mampu pergi dekat Robinson ke, pergi dekat Bugis ke mana ke, beli yang mahal-mahal. Adakah ini keperluan? Adakah ini adalah merupakan keperluan anak-anak ataupun keperluan ibu bapa? Pada dalam hidup ini, bila kita melakukan ataupun membelanjakan sesuatu, kita hendaklah berdasarkan kepada keperluan, bukan berdasarkan kepada keinginan. Kalau kita berdasarkan kepada keperluan, insya-Allah kita akan ada kelebihan. Tapi kalau kita berdasarkan kepada keinginan, ini akan merosakkan. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah berumah tangga, suami gaji lebih kurang 10,000, isteri 5,000, lebih kurang lah. Jadi campur suami isteri gaji 15,000.
beli rumah kondo. Alhamdulillah, ada juga orang kita duduk rumah kondo. Kalau kita tak rumah kondo, ada orang kita yang duduk dekat rumah kondo. Alhamdulillah. Tapi kerana lalai, ataupun saya katakan tidak cerdaslah, gaji suami sekitar 9,000, bayar hutang, macam-macam hutang, lebih setengah daripada gaji dibayar hutang. Jadi dia hidup dengan bantuan isteri. Artinya nak hidup selesa, maka isteri yang bekerja tadi bantu dia. Dan suami ini kerana bergaul luas, teringin nak kahwin lagi pula. Jadi isteri mana agaknya setuju kalau dia dah bantu suami untuk hidup selesa, tiba-tiba suami kata nak kahwin lagi. Akhirnya rumah tangga tadi hancur. Tak cerdas. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Kalau bersyukur nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat, ketenangan, kedamaian dalam hidup berkeluarga. Banyak sedekah boleh buat. Tapi kalau kufurkan nikmat, tak menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, lepas tu orang kata cari pasal lah, cari pasal. Akhirnya bercerai-berai, rumah semua beri pada isteri. Susah sendiri. Anak-anak pun tak lihat sikap bapa, anti kepada bapa. Kerana tu boleh berfikir, ni kerana tak cerdas. Ni kadang-kadang berlaku dalam masyarakat. Itu iktibar bagi kita. Jadi kita bila Allah Subhanahu wa taala beri sikit, alhamdulillah, dapat juga. Kita penuhkan yang sedikit itu, kita ambil yang sedikit itu untuk memenuhkan keperluan kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bertindak dengan baik, akan lebih menyusahkan. Artinya khalifah Allah tidaklah boleh mengatur kehidupan berkeluarga. Dan juga berkemampuan dari segi intelektualnya. Tadi kita kata boleh berfikir, artinya daya intelek juga hendaklah dipertingkatkan, supaya dengan itu dapat mentadbir rumah tangga, dapat memberikan kerjasama. Dengan bekerjasama dalam keluarga, insya-Allah rumah tangga itu akan berlayar, ataupun bahtera rumah tangga berlayar dengan semula. Walaupun kadang-kadang ada ribut, ada tupan, itu adalah merupakan ujian Allah kepada mereka. Dengan kesabaran, ketabahan, insya-Allah sampailah ke matlamat yang dituju. Ini kalau suami dan isteri bertindak sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, bukan saja mengaku Allah itu Rabbil Alamin, tetapi tunduk dan patuh dengan kehendak Allah, yang mana manusia, keluarga dijadikan sebagai alat untuk mengabdi diri kepada Allah, iaitu menjadi khalifah dalam mengatur kehidupan. Sekian untuk kali ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan, jadi kalau tak ada, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.